Sekejap Kenapa Tok Vincent? Sekejap. Okey. Okey, semua nampak Okey, sekarang kita tengok bahagian A pula. Buku teks kamu tengok muka surat 90. Okey, semua orang buka buku teks muka surat 90. Ke tak bawa balik buku teks? Okey, tengok buku teks muka surat 90. Okey. Dalam ramai-ramai ni, kita pilihlah seorang yang bertuah. Kita pilih kita pilih Adriel Anthony. Adriel Anthony tolong baca soalan. Ada buku teks tak? Cikgu, saya tak ada buku teks, cikgu. Kenapa tak ada buku teks? Saya ada dekat luar, cikgu. Oh. Okey, Darani baca. Darani, tolong baca. Buka surat 90. Darani ada tak? Saya tak boleh baca, cikgu. Kenapa tak boleh baca? Tu siapa nak baca? Cikgu juga kena baca. Cikgu, saya cikgu. Siapa? Joshua cikgu. Joshua baca. Nombor C punya cikgu. Kenapa Joshua ada lagu lagi? Ni baca yang ni. Bukan cikgu, phone. Baca ke? Majlis. Baca. Majlis Rumah Terbuka Perayaan Pelbagai Kaum merupakan acara tahunan negara yang diraikan oleh masyarakat Malaysia dengan meriah. Baca dan fahami dialog antara pelancong dengan pemandu pelancong. Kemudian jawab soalan yang berikut. Tunggu. Jawab soalan yang berikut. Okey, sekarang ni ada dua watak. Satu pelancong, satu pemandu pelancong. Satu lagi pelancong. Okey, siapa nak jadi pelancong, siapa nak jadi pemandu pelancong? Pritesh jadi pelancong, Joshua jadi pemandu pelancong. Baca. Okey, pemandu pelancong Joshua. Pelancong Pritesh. Okey, pemandu pelancong dulu. Selamat datang ke Malaysia. Terima kasih. Boleh saya tahu apakah keistimewaan Majlis Rumah Terbuka ini? Majlis ini akan disambut dengan meriah oleh masyarakat tanpa mengira kaum. Apa kepentingan majlis seperti ini? Membuktikan masyarakat Malaysia dapat hidup bersatu padu. Terima kasih. Okay, thank you Pritesh, thank you Joshua. Okay, ini soalan. Okay, ada majlis rumah terbuka sempena Hari Raya Aidilfitri. Sedihnya tahun ni tak ada rumah terbuka. Okay, sebab COVID. Okay, sekarang kita tengok soalan dia. Okay, soalan nombor 1. Bagaimanakah majlis rumah terbuka boleh menjadi ada orang nak masuk Ustaz di pagaran. Okey. Bagaimanakah? Siapa tanya tu? Tulis ke cikgu? Ya, tulis. Tulis sama-sama cikgu. Bagaimanakah majlis rumah terbuka boleh menjadi medium perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia? Bagaimana? Macam mana? Cuba kita tengok.
apa yang ada dekat rumah terbuka yang orang kaum lain boleh lihat? Dia tak ada. Dia tak sama. Apa dia? Contoh dia apa? Apa contoh dia? Apa yang ada dalam majlis rumah terbuka tapi rumah terbuka Aidilfitri yang kaum lain tak ada, tak sama dengan dia. Jadi bagaimana majlis rumah terbuka tu boleh menjadi medium perpaduan? Bukan sebab orang datang saja, kita jemput pelbagai kaum datang saja sebagai medium perpaduan, tapi ada benda. Benda tu apa dia? Apa yang tak ada? Cuba fikir sikit apa dia. Okey, kita buat ayat dulu. Majlis rumah terbuka boleh menjadi medium perpaduan kaum melalui apa? Medium perpaduan kaum melalui apa? Apa yang kamu pergi, kamu pergi rumah terbuka Aidilfitri tu, apa yang kamu dapat lihat? Macam tu. Kamu tak pernah pergi. Okey, tapi kamu boleh bayangkan kan? Ada orang jawab kat sini juga tak nampak. Tarian. Tok Vincent kata tarian. Betul. Sangat tepat. Okey. Cikgu tak buka chat dekat sini. Cikgu try. Kalau tidak nanti tak nampak. Kamu jawab kat chat je, tak boleh tengok. Sekejap tau. Okey, sekarang cikgu dah boleh tengok. Okey, so tarian. Melalui tarian. Selain daripada tarian, apa lagi? Apa lagi selain pada tarian? Takkan datang tengok diorang menari saja. Apa yang ada dekat rumah terbuka? Yang kamu punya rumah terbuka tak ada? Bagus. Makanan. Okey. Makanan. Jadi majlis rumah terbuka boleh menjadi medium perpaduan melalui tarian, makanan, makanan, minuman. Makanan, minuman samalah. Okey. Makanan. Gembira cikgu. Pakaian tradisional tak boleh tak? Boleh. Gembira. Boleh. Makanan tradisional. Lagi? Apa lagi? Pakaian tradisional cikgu. Yes, pakaian tradisional. Pandai pun. Okeylah, cukuplah tu. So, majlis rumah terbuka boleh menjadi medium perpaduan kaum melalui tarian, makanan tradisional dan pakaian tradisional. Macam tu. Yeah. Okey, cikgu besarkan. Kamu nak salin sekarang ke kamu nak salin sekejap lagi? Sekarang cikgu. Kalau sekarang salin sekarang. Semua buka buku, salin dulu. Nombor 1. Saya sudah screenshot. Kalau dah sudah bagi tahu tau, nanti cikgu tunggu kamu.
Okey, dah? Dah Sudah cikgu. Okey. Kau caluk gelak. Batuk. Tak boleh minum air. Cakap banyak. Okey, nombor 2. Uraikan halangan perpaduan dalam usaha melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Uraikan halangan. Okey? Apa halangan perpaduan untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu? Okey, apa masalah kamu? Masalah kamu? Kamu tak boleh. Kamu boleh bersatu padu. Kalau kita buat gotong royong ke apa, kalau kita libatkan pelbagai kaum Melayu, Cina, India, suruh gotong royong boleh. Tapi mesti nak dalam komuniti kamu juga. Kamu mesti nak yang India mesti nak yang India juga dalam geng dia. Yang Cina mesti nak Cina je dalam geng dia. Yang Melayu nak Melayu je dalam geng dia. Dia tak nak dalam satu geng tu campur-campur. Kenapa? Bahasa. Okay, British kata bahasa. So kita tulis ayat dululah. Halangan. Tak payah tulis halangan lah. Nombor 1 jawapan dia. Bahasa. Macam mana kita nak buat bahasa? Masalah memahami Macam mana buat ayat bahasa? Uraikan halangan perpaduan dalam usaha melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Macam mana? Uraikan halangan perpaduan. Kalau jawapan cikgu yang cikgu cari ni tidak hormat akan agama dan adat resam kaum lain. Itu halangan dia. Okey, kita tak hormat dengan adat resam kaum lain. Sebab tu halangan untuk nak jadikan dia sebagai perpaduan. Okey. Ustaz cikgu nak fikirkan yang bahasa yang kita cakap tadi. Bahasa ibunda setiap kaum berbeza. Okey, itu boleh jadi juga sebagai halangan untuk perpaduan. Makanan rehat. Rehat tu apa? Makanan rehat yang berbeza. Makanan tu apa? Apa maksud makanan rehat yang berbeza? 3 lain daripada tu. Oh, halal dan halal. Makanan termasuklah tu budaya kan? Okey. Tidak menerima. Okey. Budaya kaum lain. Okey, budaya lah. Okey, dari segi makanan, dari segi pakaian. Kan macam orang Islam ada pakai tudung. Jadi kamu kena terimalah kawan kamu pakai tudung macam tu lah. Baru melahirkan bersatu padu. Tak ada masalah apa pun kan. Okey. So itulah halangan dia. Ataupun kedudukan tempat tinggal dalam suatu komuniti yang sama. Okey, kedudukan tempat tinggal dalam komuniti yang sama. Kamu nak kalau boleh kamu punya jiran semua kaum kamu. Kalau kamu Cina, kamu nak sebelah kamu Cina tepi Cina macam tu. Selalu tinggal macam tu. Kalau cikgu Melayu, cikgu nak Melayu tepi. Yang India pun nak India tepi. Padahal kita satu Malaysia, memang akan ada pun jiran kita akan ada India, ada Cina, ada Melayu. So takkan ada masalah pun. Kita kena tahu cara menghormati jiran. Okey? Itu soalan nombor 2. Okey. Boleh salin
Eva Karen. Okey, cikgu dah isi dah kehadiran. Okey. Boleh? Dah? Boleh teruskan? Okey. Nombor 3. Apakah peranan anda untuk hidup bersatu padu dalam komuniti sekolah? Ni dalam sekolah. Peranan kamu nak buat apa? Okey, ada 2 soalan. Satu peranan kamu, satu huraikan contoh. Okey, peranan kamu dalam komuniti sekolah. Kenapa Adria nak jawab ke apa? Raise hand tu. Peranan kamu dalam komuniti sekolah, kamu boleh tulis menerima budaya rakan yang berlainan kaum. Okey, huraikan contoh. Yang ni boleh guna yang macam British cakap tadi kan, makanan halal, non halal tadi. Okey, tahu akan halal dan haram makanan suatu kaum. Ini contoh dia lah. Kamu tahu, huraikan contoh, kamu tahu akan halal haram makanan suatu kaum. Jadi kalau kamu bawa makanan, kamu nak buat birthday party kat sekolah kamu, kamu bawa makanan yang kaum, selalunya kaum Melayu lah tak boleh makan kan. Selalunya India dengan Cina dia boleh makan je kan. Okey, yang kaum Melayu tak boleh makan, tak patutlah sebab dia tak boleh makan, kamu bagi. Ataupun nanti dia tak tahu dia makan, so tak boleh, dah berdosa. Jadi itu contohlah menerima budaya rakan kaum lain. Tahu akan halal haram makanan sesuatu kaum. Boleh faham tak? Faham cikgu. Faham, bagus. Ada banyak lagi ni peranan kamu ni menerima budaya rakan lain, menerima cara hidup dia. Banyaklah, huraikan contoh dia pun banyak boleh buat. Okey, apa kita ambil satu je. Sebab dah 12.30 kan. Ngantuk. Okey. Okey, sekarang satu lagi soalan. Okey, latihan pemulihan muka surat 96. Okey, buka buku teks muka surat 96. Okey, lihat gambar permainan rakyat di bawah dan jawab soalan yang diberi. Okey, gambar pertama ni dia tengah main apa? Siapa tahu? Dia tengah main apa? Sepak takraw. Betul, bagus. Yang kedua main apa? Ni main apa ni? Gasing, betul. Yang ini main apa ni? Perempuan ni main apa ni? Dua budak perempuan ni. Congkak, bagus. So kamu baguslah, kamu masih kenal permainan rakyat lah. Sepak takraw, gasing, congkak. Dulu kecil-kecil cikgu main ni je, bukan macam kamu main handphone je. Okey, nombor 1. Okey, senaraikan nilai yang dipupuk menerusi permainan rakyat. So, beri satu nilai. Apa nilai dia? Cuba bagi satu nilai. Nilai. Bukan perasaan, British. Nilai. Hormat menghormati. Hormat menghormati. Nilai dia. Nilai hormat menghormati
Nilai hormat menghormati. Okey, nilai yang kedua bersatu padu. Okey, bagus. Nilai bersatu padu. Supaya supaya. Nilai bersatu padu. Bertolak ansur cikgu. Ya, bertolak ansur. Boleh bertolak ansur, boleh samalah. Maksudnya dia bertolak ansur sama-sama boleh main. Sama juga dengan bersatu padu. Bolehlah ni, so nilai bersatu padu, bertolak ansur, boleh ambil dia punya penerangan yang sama. Okey. Kamu boleh tulis nilai patriotisme. Patriotisme iaitu membanggakan diri dengan permainan tradisional rakyat Malaysia. Okey, so nilai patriotisme. Bangga diri dengan permainan tradisional rakyat Malaysia. Okey. Cikgu bagi 3 nilai dah kat sini kan. Boleh? Okey. Next Okey, apakah perasaan anda? Okey, perasaan anda apabila terlibat Cikgu buka sekali. Belum salin. pelajar lelaki ni salin tak? Mesti tak salin kan? Ada salin cikgu. Marah. Tok Winston marah, dia suruh screenshot. British pun kata suruh screenshot. Nanti cikgu share dalam grup lah jawapan. Okey cikgu dah. Okey. Apakah perasaan anda apabila terlibat dalam sukan rakyat bersama-sama? Sat. Kau jangan buat lawak. Apakah perasaan anda apabila terlibat dalam sukan rakyat bersama-sama rakan pelbagai kaum? So British kata gembira. So perasaan senang saja. Gembira kerana dapat mewarisi, okey, mewarisi permainan tersebut. Okey. Mewarisi permainan tersebut. Okey. Ada tak yang tak reti main? Congkak, dia tak tahu congkak ada berapa, kena letak berapa guli dalam satu-satu lubang tu. Berapa guli kena letak mainan congkak? 5? 3 ke 5? 7? Otak acik 7, 5, 4. 4 tu sikit sangat. Dia kena ada berapa dalam tu. Tu kalau kamu tak tahu macam mana kamu nak mewarisi dia. Okey, 5 atau 7. Okey. Sepak takraw. Tahu main tak sepak takraw? Gasing kena lilit, lepas tu baling dia, langgar gasing orang lain. Kamu tak tahu. So kalau kamu dapat bermain bersama rakan pelbagai kaum, okey, so kamu dapat mewarisi permainan tersebut. Okey, Pritesh kata dia main gasing moden. Gasing moden tu apa? Apa nama tu kita panggil? Alah, lupa dah. Yang masuk tarik tu kita panggil apa? Gasing moden. Gasing moden tu apa Pritesh?
Adam. Cikgu tanya anak cikgu, Beyblade. Kan? Betul tak? Betul cikgu. Beyblade dia tahu. Okay. So, kamu main Beyblade je. Lah, Tio Iman gelak. Okay lah. Kita pergi soalan. Cikgu. Apa dia? Beyblade pun semua orang ada main. Ya ke? Main kan? Syok kan? Cikgu pun pernah main. Adik saya pun ada main cikgu. Ya, betul. Okay. Sekarang kita tengok soalan nombor 3. Berikan contoh selain sukan yang boleh mengeratkan perpaduan. Okey, dia tak mau sukan, dia nak benda lain. Apa dia yang boleh mengeratkan perpaduan? Senang je. Gotong royong. Bagus. Gotong royong. Lagi? Apa je yang boleh mengeratkan perpaduan kaum selain daripada sukan? Berkelah. Baguslah. Berkelah. Lagi? Apa? Makan bersama-sama. Makan bersama-sama tu termasuk berkelah lah. Lagi? Lawatan. Tu yang saya kata lagi. Lawatan boleh, berkelah, gotong royong. Rumah baguslah. Rumah terbuka. Okay, so ni contohlah yang selain daripada sukan. Okay, sekarang kita tengok pula soalan yang keempat. Terangkan dua kebaikan hidup bersatu padu walaupun berbeza agama, budaya, bahasa dan bangsa. Apa dua kebaikan? Kita ambil satu kepada negara Malaysia. Apa yang berlaku pada negara kita? Ada orang baru masuk. Siapa baru masuk? Okey, terangkan dua kebaikan hidup bersatu padu walaupun berbeza agama, budaya, bahasa dan okey, negara kita akan jadi apa? Negara akan negara akan maju dan berkembang pesat. Tu yang pertama. Okey, pada diri kita apa kebaikan kalau kita dapat hidup bersatu padu? Hidup dengan Dapat kehidupan harian dengan selesa. Okey, kita dapat jalankan kehidupan harian kita dengan selesa. Sekarang ni tak selesa kan, kita kena pergi mana-mana kena pakai mask. Okey, susah nak keluar ramai-ramai dah tak boleh, nak pegang kawan tak boleh, nak salam kawan tak boleh kan. Kadang nak pergi tuition pun dah tak boleh dah. Okey, so sekarang tak selesa. Okey, yang ni selesa. Saridal Daniel ni siapa dia? Saridal baru masuk kan? Siapa dia? Betul, bagus. British kata tiada pergaduhan antara kaum. Boleh dapat mengembangkan ekonomi negara, betul boleh, sama jugalah negara akan maju dan berkembang pesat. Sarida Daniel ni siapa dia? Daniel ni siapa? Siapa kenal? Sarida Daniel siapa? Sekali cikgu tak tulis nama, cikgu kamu kata ponteng. Okey, untuk hari ni 2 soalan saja. Okey, 2 soalan pun banyak kan nak kena tulis kan. Okey, so kamu tulis soalan, jawapan. Soalan dengan jawapan untuk muka surat 90 dengan soalan muka surat 96. Okey, untuk hari ni.
buku siapa yang ada dekat cikgu, ada beberapa orang buku lah yang masih ada sebab kamu tak datang sekolah. So boleh datang ambil hari Jumaat nanti. Okey, dekat bengkel cikgu. Buku memang ada di bengkel cikgu. So datang ambil dekat bengkel cikgu pagi. Kemudian kita jumpa balik 17 hari bulan 5. 17 hari bulan 5 untuk PDPR selama 2 minggu. Yang ini memang yang kerajaan tetapkan. Okey. Kita akan masuk unit baru masa 17 hari bulan 5. So kita dah habislah tajuk unit 6 ni. Okey. Ada soalan tak? No, cikgu. No, cikgu. Okey, ada soalan tak? Sat, cikgu nak tahu siapa Sarida Daniel ni? Tak kenal. Okey, tak apalah. Okey, semua orang tak ada soalan? Boleh faham ke? Lim Joanne faham? Faham, cikgu. Rain faham? Ko JJ faham ke? Lau Kun Seng boleh. Dia boleh saja dia. Tan Kahweh faham ke? Darani? An Chun Piao? Okey, boleh. Boleh bagus. Okey. Dora faham ke? To Vincent? Semua jawab faham. Nanti kalau faham kita bagi soalan kosong tau. Kamu isi sendiri. Okey? Okey, itu saja untuk hari ini. Macam biasa, tulis dalam buku, screenshot pula, tangkap gambar, hantar. Okey? Nanti mai sekolah tak tahu. Okey? Tangkap gambar, boleh hantar dekat cikgu. Bukti kamu buat kerja. Okey? Itu saja untuk hari ini. Thank you very much. Nanti soalan cikgu hantar dekat grup. Don't worry. Okay? Bye. Sama-sama. Bye.